Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baik, hari ini saya nak buat kelas pendidikan seni visual tingkatan 3 bagi kelas 3R dan juga 3N. Okey. Okey, baik, saya harap semua orang dapat nampak skrin yang saya sedang paparkan ni. Okey. Tajuk kita hari ini ialah seni lukisan. Kita masuk bab kedua dalam bidang lukisan ni di bawah bidang seni halus. Okey. Okey, baik. Sebelum tu kita nak tahu objektif pembelajaran hari ini. Selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh yang pertama, menggalurkan sejarah perkembangan seni lukis tempatan dan kontemporari. Okey, untuk hari ini kita fokus kepada satu objektif saja. Yang ni. Kalau banyak objektif nanti saya kena buat video ni terlalu panjang. Okey. Okey, baik. Teruskan. Okey, ini paparan buku teks kamu jadi apa yang saya tunjukkan ni adalah sama seperti buku teks yang kamu ada tu. Jadi lepas ni kamu boleh rujuk buku teks masing-masing lah. Bahawa masa ni kamu tonton saja rujuk skrin yang saya paparkan ni. Okey. Ni lah. Ini objektif yang saya sebut tadi. Murid boleh menggalurkan perkembangan seni lukisan dari aspek sejarah seni lukisan tempatan dan karya lukisan kontemporari. Okey, baik. Kita pergi kepada isi pembelajaran kita. Okey. Perkembangan sejarah seni lukisan tempatan. Okey. Bermula pada era 1960-an, maksudnya sejarah seni lukisan yang kita belajar ni selepas merdeka, pasca merdeka. Jadi 1960-an tu masih sejarah merdeka lah. Tapi masih ada lagi pengaruh-pengaruh British. Jadi nanti kita tengok pengaruh gaya barat dengan aliran ekspresionisme dan abstrak ekspresionisme dalam kalangan pelukis yang melanjutkan pengajian ke luar negara yang menerapkan style tersebut dalam karya mereka. Maksudnya seawal 1960-an ni pelukis-pelukis tempatan ni, pelukis-pelukis tanah air banyak dipengaruhi oleh gaya barat, iaitu apa gaya dia? Aliran expressionism ataupun expressionisme dan abstract expressionisme. Okey. Ini kerana kebanyakan pelukis ni dalam kalangan pelukis yang melanjutkan pengajian luar. Okey, maksudnya pelajar yang pelukis yang melanjutkan pengajian di luar negara, dia akan balik dan akan membawa pengaruh gaya seni lukis barat tadi lah. Okay, sebab dia belajar kat luar kan, jadi bila dia balik, of course dia akan terpengaruh dengan gaya-gaya luar. Bila kita sebut gaya dalam konteks pendidikan seni visual ni, gaya seni barat tu bukanlah sesuatu yang negatif. Jadi sebab pelukis-pelukis bila dibawa satu aliran itu, walaupun dia dapat pendidikan di barat, disesuaikan juga dengan keadaan di negara kita lah. Okay. Era 1970-an berlaku perubahan ke arah kesenian tradisi yang lebih mencerminkan identiti nasional daripada ketetapan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 dan Seminar Akar-Akar Kesenian Pribumi 1979 masih mengekalkan gaya seni moden barat di samping kesenian tradisi dan Islam sebagai sumber inspirasi dalam karya. Okey, bila masuk tahun 70-an, dia dah berlaku perubahan gaya lukisan pelukis-pelukis ini. Dia banyak mengambil subjek-subjek
ataupun idea-idea daripada identiti nasional. Identiti nasional ni maksudnya merangkumi pelbagai budaya dan kaum di Malaysia lah. Kemudian namun masih lagi mengekalkan gaya seni moden barat. Gaya barat tu masih ada, jadi diasimilasikan, disesuaikan dengan konteks negara kita yang pelbagai budaya ni. Ada kita supaya nampak identiti kita lah. Jadi walaupun mereka belajar di luar, kita ambil 100% gaya barat tu, dia sesuaikan dan menerapkan identiti nasional, identiti tempatan lah. Kemudian era 1980-an, kebangkitan seni Islam terselah. Hasil karya seni lukisan berkonsepkan Islam, kepelbagaian style dalam mencari identiti yang mencerminkan nilai bangsa, masyarakat, budaya dan agama. Era 80-an ni Islam tu semakin mengambil tempat dan mempengaruhi. Islam semakin berkembang dan dia secara tak langsung mempengaruhi pelukis-pelukis Melayu waktu itu. Jadi hasil karya lukisan pun banyak berkonsepkan Islam. Style diubah sikit supaya dia ada menampakkan ciri-ciri Islamik. Kemudian ada juga masih lagi mengekalkan identiti bangsa tu lah. Itu tetap adalah identiti ini bagi mencerminkan nilai bangsa, masyarakat, budaya dan agama. Yang tu identiti tu dia dah bermula sejak era 70-an. 80-an dia tambah kesenian Islam. Islam tu semakin terselah. Kemudian era 90-an dikenali sebagai era pluralis lantaran kaya dengan kepelbagaian style, pendekatan dan makna. Kelompok pelukis terdiri daripada pelukis yang menggunakan seni tradisi, pelukis yang merujuk kepada estetika seni Islam, maksudnya kesenian Islam tu, pelukis yang mengekalkan style seni barat. Estetika ni merujuk kepada estetika ataupun estetik, kalau bahasa Inggerisnya estetik, merujuk kepada keindahan, kecantikan, sesuatu yang cantik lah. Dalam konteks kita ni seni lukisan lah. Jadi 1990-an ni ada timbul banyak kelompok, ada pelbagai kelompok. Ada yang menggunakan seni tradisi, yang mengekalkan yang fokus kepada seni tradisi, identiti kaum bangsa. Kemudian ada pelukis yang merujuk kepada estetika seni Islam, ada yang fokus kepada kesenian Islam, dan ada pelukis yang mengekalkan style seni barat. Dia masih lagi buat style. Jadi maksudnya dia dah wujud. Kalau kita rujuk sini ada 3 kumpulan utama. Kumpulan yang mengekalkan tradisi. Tradisi ni maksudnya ni lah, mengekalkan identiti bangsa, budaya, masyarakat di Malaysia lah. Kemudian ada satu kelompok lagi, dia lebih fokus kepada kesenian Islam, dan satu kelompok lagi dikekalkan style seni barat tu. Next, era seni contemporary. Contemporary maksudnya semasa lah, yang terkini. Penerimaan teknologi telah mengubah persepsi bahawa karya seni tampak tidak lagi terhad kepada penggunaan media, alatan dan teknik konvensional. Konvensional ni tradisional lah, yang biasa. Bukanlah maksudnya tradisional yang lama. Konvensional ni teknik konvensional, teknik yang biasa digunakan. Penerokaan aplikasi media digital oleh pelukis tempatan telah menzahirkan pelbagai hasil karya seni kontemporari melalui media campuran, media baharu, teknik hybrid dan teknik lukisan digital. Jadi era seni kontemporari ni dia dah semakin berkembang, makin maju. Dia punya teknik
penghasilan karya tu pun dah berubah. Kita rujuk sini ialah uh, teknik dan juga alatan yang digunakan untuk menghasilkan lukisan. Fokus mungkin masih lagi sama, maksudnya ada yang nak fokus kepada identiti bangsa, ada yang nak fokus kepada style barat, ada yang nak fokus kepada kesenian Islam, tetapi dihasilkan menggunakan media dan alatan yang moden. Contoh teknik hybrid dan teknik lukisan digital. Okey, digital ni maksudnya menggunakan teknologi komputer, peranti-peranti canggih dan juga software ataupun perisian yang tertentu lah. Contoh karya pelukis tempatan waktu itu, antaranya adalah Zulkifli Buyung. Zulkifli Buyung ni daripada tingkatan 1 lagi, tingkatan 2 kamu dah belajar, tahun lepas kamu dah belajar. Tokoh seni lukisan, tajuk Lidi, tahun 1962, media pastel. Pastel ni yang ni oil pastel. Oil pastel ni macam crayon lah. Jadi kalau tengok dia punya subjek lukisan dia, subjek matter dia ni fokus kepada masyarakat setempat, memaparkan aktiviti masyarakat waktu tu, memaparkan identiti budaya setempat, budaya, kemudian bangsa. Kita boleh lihat di sini kalau aktiviti Melidi ni memang aktiviti orang-orang kampung lah, dengan pakaian orang Melayu, baju kurung, dengan tekak teluk belanga, kemudian dengan anak-anak. Okey, kembali kepada kita punya objektif. Apa objektif kita tadi? Mana? Ni objektif kita. Okey, murid boleh menggalurkan perkembangan seni lukisan dari aspek sejarah seni lukisan tempatan, karya lukisan kontemporari. Okey, baik. Sebab saya tak boleh nak test kamu, jadi saya suka saya ulang supaya bila kamu tonton video ni kamu tahu apa yang kamu perlu tahu dalam kelas kita hari ni. Next time kalau saya bagi tugasan latihan, saya soal, kamu boleh jawab lah dengan baik. Okey, baik. Menggalur ni maksudnya kamu boleh menceritakan urutan perkembangan seni lukisan bermula daripada era 1960-an pasca merdeka, okay? Kemudian 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah era contemporary, era semasa, era yang terkini. Contemporary yang dimaksudkan ada sekitar tahun tersebut lah. Mungkin kalau 10 tahun akan datang, seni contemporary ni mungkin dah berubah kan? Mungkin ada teknik-teknik baru kan? Media baru, gaya baru. Kita dah go through sejarah dia secara turutannya berdasarkan tahun, era tahun. Kemudian yang kedua, karya lukisan contemporary. Mari kita tengok karya lukisan contemporary. Yang ni dimaksudkan. Okey. Pengkarya Muhammad Ikram Al-Hafiz, tajuk Digital Portrait Juliana. Okey, media digital, size variasi size. Okey. Disebabkan dia digital, jadi size dia boleh dipelbagaikan. Dia tulis variasi size. Dia punya subjek dia punya subjek lukisan dia masih lagi memfokuskan kepada identiti bangsa, tetapi yang berubah adalah teknik, media dan alat penghasilan karya ini. Dan yang kedua, Hasno Jamal Saidon, tajuk Proclaim Series,
tahun 1991. Ni tadi selepas era tahun 90. Media cetakan digital, dakwat, pensel dan collage fotografi atas kertas dan kabel. Ni apa dia punya teknik dia, teknik pelbagai teknik lah. Digunakan pelbagai media dan metod kaedah. Ini semua karya kontemporari, merujuk kepada teknik dan teknik, alat dan bahan untuk menghasilkan karya tersebut. Ini kontemporari, satu yang baru, yang bukannya konvensional yang orang dulu buat, hanya guna pensel, guna dakwat, berus, tu saja kan. Kontemporari yang dinyatakan ini merujuk kepada lukisan digital yang dihasilkan menggunakan teknologi komputer dan juga cetakan elektronik lah. Okey, untuk tugasan kelas hari ini, saya nak semua pelajar buat satu lukisan imitasi. Apa maksud imitasi? Imitasi ini peniruan. Buat lukisan imitasi, tiru karya Muhammad Ikram Al-Hafiz Hashim ini. Merujuk muka surat 24. Okey. Saya nak kamu lukis sebesar-besar, maksudnya hampir memenuhi sketchbook kamu. Okey. Lukis dalam sketchbook. Kamu punya buku lakaran tahun lepas kan, sambung je pakai buku sketchbook kamu tu. Kalau kamu tak carikan, kamu jaga, kalau tak hilang, kamu boleh pakai sampai tingkatan 3 ni lah sepatutnya. Siapa yang tak ada tu dah hilang, kena beli baru lah, ataupun buat dulu atas kertas lain, nanti kita tampal. Jadi saya nak kamu tiru, lukis, kemudian kamu shading, atau kalau siapa nak color pun boleh color kan, kamu boleh warnakan menggunakan apa saja media, tapi menggunakan media kering. Sebab tajuk kita ialah lukisan, jangan guna watercolor, jangan guna media basah. Okey, kamu dah tahu dah, tingkatan 2 dah belajar dah media lukisan apa, media catatan apa. Jadi ini tajuk lukisan. Cukup kamu pakai pensel saja, atau nak pakai pen pun boleh, atau nak pakai apa saja bahan berwarna, asalkan bahan berwarna itu adalah kering. Okey, kalau pakai pensel, shading lah sampai dia menimbulkan bentuk. Okey, tirulah sebaiknya. Dekat ini saja kelas kita hari ini. InsyaAllah kelas akan datang saya akan buat video tajuk, kita akan pergi tajuk bab ketiga, seni catatan. Setakat hari ini saya harap sebelum kelas akan datang, ataupun bila masuk sekolah nanti, saya nak semak semua kerja-kerja yang saya bagi ni mesti ada. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.